Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan tidak lama lagi kita akan bersama-sama anda di Lima. Jadi sememangnya ia adalah merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan dalam kalender Aero Angkasa dan juga pertunjukan laut dan tentera udara. Namun ada satu elemen baru yang akan diperkenalkan iaitu Space Tech Nexus yang akan menerokai suatu elemen baru dalam pertahanan dan juga dalam sains dan teknologi. Jadi kita bersama dengan geologis Haji Azli Kamil Napiah yang merupakan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih. Dan selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Mukadimahnya kita ingin ceritakan kepada penonton tentang fokus utama yang akan diberikan untuk satu perbincangan yang menarik ini yang bertumpu kepada aero angkasa yang mungkin belum pernah kita dengar sebelum ini. Terima kasih Terence. Assalamualaikum dan selamat pagi pada seluruh penonton Selamat Pagi Malaysia dan juga selamat Hari Guru lah kepada semua yang terlibat dalam negara kita. Apa yang saya ingin kongsikan ialah bagaimana teknologi angkasa ini dalam dirancangkan untuk menjadi salah satu daripada sumber ekonomi baru negara menjelang 10 tahun akan datang. So pelaksanaan pembangunan teknologi angkasa ini selaras dengan Dasar Angkasa Negara 2030 yang telah dilancarkan oleh kerajaan pada 2017 dan Lima merupakan salah satu daripada ruang dan peluang untuk kita menterjemahkan lagi pelaksanaan Dasar Angkasa Negara ini dan kita memberi penghargaan yang tinggilah kepada Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Pengangkutan ya kerana menjemput MOSTI melalui MISA untuk turut memeriahkan Lima kali ini dengan membawa elemen baru iaitu berkaitan dengan teknologi angkasa di mana di dalamnya terdapat tidak kurang daripada 9 pengisian dalam Space Tech Nexus ini. Walaupun apa yang lebih penting Space Tech Nexus ini ialah bertujuan untuk memastikan kita meneroka peluang baru bagaimana untuk meningkatkan memperkukuhkan pembangunan industri angkasa dalam negara kita. Melalui ruang ini kita boleh meneroka dari segi pelancaran dasar-dasar ataupun pelan tindakan yang sedang dirancang untuk 10 tahun akan datang termasuk pelan tindakan industri angkasa negara yang merupakan satu elemen untuk menggerakkan pertumbuhan bukan saja teknologi angkasa tetapi memberi peluang kepada pembukaan sumber ekonomi baru yang berteraskan pada teknologi angkasa. Ya ini yang sedang kita teroka dan ruang dan peluang di Lima inilah kita lihat bagaimana kita boleh menarik pelabur-pelabur di peringkat global untuk melihat Malaysia sebagai satu negara yang juga memiliki kemampuan untuk membangun dan mengoperasikan teknologi angkasa bagi tujuan ekonomi dan juga kesejahteraan negara. Baik. Dan difahamkan nanti juga akan adanya pameran ya berkaitan dengan perkara ini. Jadi mungkin boleh dikongsikan detailsnya ataupun mungkin dengan lebih lanjut lagi lah berkenaan di manakah pamerannya. Apakah yang antara yang akan dipamerkan kepada para penonton ataupun mungkin masyarakat Malaysia sendiri. Ya. Baik, saya sebutkan tadi ada lebih kurang 9 pengisian untuk Space Tech Nexus ni di Lima nanti. Yang pertama ialah pameran lah berkaitan dengan teknologi angkasa. Di situ dia akan dipamerkan berkaitan teknologi satelit, dipamerkan berkaitan dengan teknologi pelancar roket yang mungkin baru pada rakyat negara kita walaupun teknologi itu berkembang di peringkat antarabangsa tetapi ada ruang dan peluang untuk kita teroka ia sebagai satu sumber pendapatan, sumber ekonomi, sumber komersial dan juga perkhidmatan yang Malaysia mungkin boleh sediakan satu ketika nanti. Dan selain daripada itu ruang-ruang yang lain seperti bagaimana nak meneroka teknologi angkasa ini bagi aktiviti hiliran. Yang mana sekarang ni kalau saya boleh kongsikan negara kita antara 3 teratas di rantau Asia Tenggara dalam mengaplikasikan teknologi angkasa. Dan kita bermula sebagai pengguna dan sekarang kita nak meroka kepada pembuat, pencipta dan juga penyedia perkhidmatan. So ini satu rantaian yang kita cuba lengkapkan ekosistem dalam negara kita. Dan selain daripada pameran, kita ada juga forum. Bagaimana kita nak memastikan Malaysia juga memainkan peranan penting
dalam pembangunan teknologi angkasa dan manfaat dia kepada rakyat bukan sahaja Malaysia tetapi di rantau Asia Tenggara kita. So ini satu agenda yang sedang kita laksanakan ya. Di sana akan ada perbincangan meja bulat untuk 11 negara di rantau Asia Tenggara untuk teknologi angkasa. Dan begitu juga kita ada perbincangan dua hala. Ya, apabila kita mengumumkan, dan insya-Allah ya Perdana Menteri akan melancarkan Pelan Tindakan Dasar Angkasa Negara 2030 di 5 nanti, dan ia telah pun menarik minat pelbagai negara kepada Malaysia untuk berbincang dari segi pembangunan teknologi, pertukaran teknologi, pemindahan teknologi dan pembangunan inovasi teknologi angkasa yang baru. So ini peluang dan ruang yang saya rasa Malaysia perlu ambil kesempatan kerana dunia telah melihat bagaimana teknologi angkasa merupakan satu teknologi yang menjanjikan pulangan yang baik pada masa akan datang. So apa yang kita boleh kongsikan, izinkan saya dan sebagainya, new space economy. Dan space economy ini pula dia bergantung kepada penyediakan maklumat dan perkhidmatan yang hari ini kalau kita lihat dalam tempoh era post-COVID ni, kita lihat bagaimana teknologi itu sangat memainkan peranan dalam kehidupan kita. So teknologi angkasa juga merupakan satu teknologi yang memberikan ruang dan peluang ini kepada dunia dan masyarakat terbanyak. Di Amerika Syarikat kita dapat lihat bahawa jutawan-jutawan seluruh dunia sedang berlumba untuk menempah tiket pelancongan ke angkasa lepas. Dan SpaceX, SpaceTech dan sebagainya di sana yang dikelolakan oleh bilioner seperti Richard Branson, Elon Musk dan Jeff Bezos adalah merupakan pemangkin utama dalam industri aero angkasa dan angkasa lepas di situ. NASA sudah lama tidak melancarkan sebarang roket ataupun misi ke mana-mana. Jadi kenapa Malaysia ingin menjadi negara yang menggunakan space exploration secara nasional ataupun menjadikannya sebagai agenda negara dan tidak tinggalkan kepada sektor awam, sektor swasta? Baik, ada satu perkara yang mungkin di peringkat global sedang giat walaupun mungkin tidak ramai yang mengambil perhatiannya, ialah bagaimana teknologi angkasa ini bukan saja hanya eksklusif pada satu-satu entiti. Hari ini teknologi angkasa telah dibuka kepada luar daripada ekosistem yang eksklusif. Ini bermaksud pembangunan dan pengoperasian teknologi angkasa akan dilaksanakan melalui private partnership, public private partnership, iaitu maknanya bukan sahaja kerajaan secara bersendiri meneroka, malah ia dibuka ruang kepada industri. Dan ini telah berlaku. Kita lihat NASA pun telah buka ruang ini kepada SpaceX untuk meneroka. So jadi ini adalah trend dunia pada hari ini dalam membangun teknologi angkasa, dan Malaysia juga tidak ketinggalan. Dan kita pun telah mula membuka ruang, dan hari ini alhamdulillah walaupun kita tidak sehebat NASA, tidak sehebat negara Amerika dan sebagainya, tapi saya boleh katakan setakat hari ini telah ada 84 industri tempatan yang berkecimpung dengan teknologi angkasa. Ini satu bilangan yang cukup menarik untuk sebuah negara seperti Malaysia dan untuk meneroka perkara-perkara yang baru. Dan dalam forum yang ada di 5 itu juga kita menjemput pakar-pakar daripada luar negara untuk berkongsi dengan kita apakah cabaran untuk membangun teknologi angkasa, apakah nilai komersial yang kita boleh teroka dalam tempoh 10 tahun akan datang, dan apakah cabaran-cabaran untuk kita menjadi pemain industri ini di peringkat rantau dan juga antarabangsa. Siapakah antara yang diundang untuk menjadi speaker dalam forum-forum yang akan kita hancurkan? Saya cerita mungkin agak popular sikitlah. Saya boleh katakan salah seorang daripada pakar daripada SpaceX. Wow. Jadi ini menjadi tarikan sebenarnya kepada kita, dan apabila kita melancarkan dasar itu, kita sebenarnya telah berjaya menarik minat mereka kepada Malaysia. Dan kita juga bercakap dengan pihak teknologi angkasa daripada United Kingdom. Begitu juga dengan dulu kita pernah ada bekerjasama dengan Rusia melalui program angkasawan Roscosmos, dan mereka berminat untuk menyambung semula kepakaran ini dari segi pembangunan teknologi baru untuk teknologi angkasa. Okey, baik. Jadi bila akan diadakan pameran ini supaya orang ramai boleh menonton, boleh mendapat lagi banyak lagi informasi berkenaan dengan perkara ini? Baik, 5 akan dilaksanakan antara 22 sampai 27
Mei. So jadi pameran itu berlangsung sepanjang tempoh itu. Walaupun untuk forum berbincang bersama pakar-pakar antarabangsa itu pada tarikh 24 dan 25. Okey. Dan perbincangan dua hala dengan negara-negara yang berhasrat untuk mengadakan kolaborasi strategik dengan Malaysia dalam teknologi angkasa berlangsung dalam tempoh itu. Setiap hari kita ada, dan hari ini dalam update yang saya terima tidak kurang daripada 6 negara yang telah bersetuju untuk mengadakan perbincangan dua hala dengan kita untuk membangun teknologi dalam aspek-aspek yang tertentu. Apatah lagi aspek-aspek yang begitu menarik minat mereka, iaitu pembangunan teknologi pelancar, yang mana Malaysia mempunyai kapasiti dari segi geografi dan lokasi. Dan sememangnya kita telah pun mempunyai seorang angkasawan. Adakah kita mempunyai perancangan dalam jangka masa terdekat untuk mempunyai seorang lagi angkasawan? Apakah plan strategik untuk industri aeroangkasa? Baik, untuk angkasawan secara spesifik, untuk negara melabur secara bersendiri untuk angkasawan itu mungkin tidak lagi bawa masa ini. Tetapi kita menerima pelbagai tawaran daripada negara China, daripada Amerika, daripada Eropah untuk bersama mereka dalam program angkasawan. So kita melihat angkasawan ini bukanlah satu hobi, tetapi lebih kepada kerjaya. Ini memungkinkan untuk kita membina kepakaran tempatan itu daripada bawah, daripada sekolah dan bimbing sampai dia menjadi satu kerjaya yang betul. So jadi ini akan menjadi satu kesinambungan yang baik kepada negara kalau kita nak meneroka teknologi angkasa dengan lebih baik. So kita perlu sedar bahawa negara-negara yang meneroka teknologi angkasa ini, antara yang paling mereka kehendaki ialah berapa banyak teknologi baru boleh mereka cipta sepanjang mereka meneroka teknologi angkasa. Itu sebenarnya. Saya ambil contoh yang paling mudah saya. Kamera kecil di handphone kita, itu asal dia adalah penyelidikan pembangunan dalam teknologi angkasa. Bagaimana nilai komersial dia hari ini, dan semua handphone menggunakan kamera yang kecil itu. So inilah antara contoh yang mana mereka nak bangunkan. Ya? Mereka berkata nak pergi ke Marek. Mereka berkata nak balik semula ke bulan. Tapi sebenarnya berapakah teknologi yang boleh mereka cipta sepanjang penerokaan mereka ke bulan dan ke Marek. Itu sebenarnya yang hasrat diimpikan. Ya, Datuk Seri Syed Muzaffar Syukur selalu berkata beliau ingin kembali ke angkasa lepas. Mungkin beliau boleh melatih angkasawan yang seterusnya. Dan juga angkasawan sebagai kerjaya. Menarik itu. Wah, kan? Menarik itu. Kita ada Space Center. Mungkin mereka yang bekerja di sana adalah career astronaut. Memang menarik untuk kita ada career astronaut yang pertama dari Malaysia. Betul. Dan mungkin di kesempatan yang waktu yang ada ni, sedikit kata-kata daripada Tuan sendiri kepada masyarakat untuk sama-sama kita hadirkan diri supaya kita dapat banyak lagi informasi berkenaan perkara ini. Untuk generasi akan datang juga ia cukup penting. Saya ambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kehadirannya. Semua lapisan masyarakat kelima, khususnya Space Tech Nexus. Harapan saya ialah untuk generasi adik-adik kita, supaya jangan takut dengan bidang sains. Kerana ia menjadi asas kepada pengurusan kehidupan kita pun sehari-hari. Kepada generasi muda yang hari ini mungkin sebagai pelapis kita pada masa akan datang, kita kuasailah teknologi ini sebaiknya. Kerana kita tidak mampu lagi untuk bergantung hanya sebagai pengguna dalam teknologi angkasa. Kita mesti sebagai pencipta dan juga pencetus inovasi baru dalam teknologi angkasa. Dan kepada golongan mungkin yang telah yang berumur, kita harap teknologi angkasa bukan sahaja sebagai teknologi maju, tetapi teknologi yang boleh diadaptasi. The adoption of the technology itu penting. Tak guna negara kita memiliki teknologi yang begitu canggih tetapi tidak dimanfaatkan, tidak diguna. Hari ini alhamdulillah, selain daripada astronot, teknologi angkasa kita telah pun gunakan dia dalam pelbagai aplikasi, perkhidmatan pemantauan bencana, keselamatan makanan, pemantauan sumber udara dan sebagainya. Jadi harapan saya, marilah kita sama-sama garapkan, kuasai teknologi dan kita bangunkan teknologi ini untuk pastikan ia menjadi satu sumber ekonomi baru kepada negara, khususnya pada industri, dan juga sebagai ruang untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan kita sehari-hari.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada geologis Tuan Haji Azli Kamil kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia. Dan itu dia satu lagi komponen menarik dalam 5 yang bakal menemui anda tidak lama lagi. Space Tech Nexus, pastikan anak-anak anda semua datang ke 5 untuk menghayati satu lembaran baru dalam penerokaan angkasa negara. Betul, kerana anak-anak kita lah menjadi bakal pelapis insya-Allah satu hari nanti untuk mana tahu untuk orang kata menjadi pencipta kan. Bukan hanya pengguna saja tapi menjadi pencipta pula kan, akan menjana pendapatan untuk ekonomi negara dan sebagainya. Baik,